Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Borhan Abu Samah, wartawan Suara Merdeka. Kembali bersiaran langsung. Kali ini saya berada di Melaka, sempena pilihan raya negeri Melaka 20 November. So jadi sekarang ni tempoh berkempen selepas penamaan calon beberapa hari yang lalu. Tetamu saya ini adalah seorang penggiat sebuah pertubuhan bukan kerajaan, NGO, yang dikenali sebagai Mai Kita. Kawan saya ni, Maiko Kan ni sebenarnya, tetamu saya ni, saya kenal dia masa pilihan raya kecil Port Dickson. Yes, ya. Masa tu Maiko bertanding sebagai calon bebas kan? Ya, saya calon bebas di Port Dickson. Okey, Maiko, masa di pilihan raya kecil Port Dickson tu, Maiko bergerak bersendirian kan? Ya, saya. Tapi selepas tu agaknya dapat idea bagaimana nak wujudkan sebuah NGO yang dipanggil Mai Kita ni. Boleh cerita sikit? Okey, sebenarnya semua benda ni bermula daripada sejarah lah. Maksud saya pada langkah pertama saya memasuki, menjejaki, mendalami arena politik, tetapi bukannya nak masukkan mana-mana, nak menjadi ahli kepada mana-mana ahli politik, tetapi sebagai calon bebas, ya. Jadi sedikit sebanyak sejarah 2018 PRU yang ke-14, saya masa tu saya pernah menjadi mentor kepada P Prabhakaran sebagai ahli parlimen yang termuda sekali masa tu lah. Selepas tu saya pun rasa mungkin saya nak masa tu saya menjinak-jinakkan diri dululah. Selepas tu kalau kita masih ingat bulan Mei 2018 hingga bulan Oktober di mana kita ada PRK 132 Port Dickson, selama tempoh itu ada banyak pilihan raya kecil. Kan? Jadi saya pun tunggu masa yang sesuai lah. Jadi bila Port Dickson datang, saya pun melibatkan diri dalam pilihan raya untuk mendapatkan pengalaman, ya. Jadi pengalaman tu saya rasa banyak juga pasal kita bertemu dengan masyarakat umum, dengan ahli politik yang lain, dengan pemimpin komuniti masyarakat yang tertentu dan sebagainya. Jadi daripada semua pengalaman ini kita kumpulkan, lepas tu pada tahun 2019 kita pun wujud tubuhkan, ya, sebuah badan yang dikenali sebagai Mai Kita. Ya, ini sebenarnya bukan parti politik, ya. Ada cerita di sebaliknya, ya. Mai Kita ditubuhkan pada 2019 sebagai sebuah syarikat sendirian berhad. Oh. Ini yang orang tertanya-tanya ni. Pasal apa syarikat sendirian berhad? Jadi disebabkan mengapa kita tubuhkan sebagai sebuah syarikat sendirian berhad? Kerana isu masyarakat yang yang ada sekarang adalah dua isu penting, right? Iaitu yang pertama iaitu rasuah. Isu rasuah yang semakin berleluasa dengan kes-kes mega yang semakin banyak. Lepas tu yang kedua adalah orang kata katak lah. Ya. Kalau dulu kita panggil politikus, hari ini saya panggilnya polikatak. Polikatak. Ada tema barulah polikatak. Jadi isu polikatak dengan benda rasuah ini menjadi satu isu dalam arena politik. Jadi disebabkan branding dan mentality ni, kita nak asingkan kita sendiri daripada kancah yang tak sihat ini. Lepas tu kita rasa daripada akar umbinya yang paling penting kita kena bersihkan diri dan distance ourselves daripada politician. Jadi yang pertama branding tu penting. Okay. Jadi branding penting macam mana? Tak boleh dijadikan kita digelar sebagai sebuah parti politik, tetapi sebagai badan profesional. Jadi sebagai badan profesional, kita anggap kita dipanggil sebagai Center for Integrity, Professional Governance and Advancement. Jadi inilah ya di mana sebabnya wujudnya sendirian berhad. Dan konsep sendirian berhad ini lebih bagus daripada, kita rasa lebih bagus dari segi undang-undang, ya. Lebih bagus daripada parti politik kerana dia lebih transparan. Alright? Setiap syarikat sendirian berhad, alright, dia kena mengikuti semua kehendak ataupun undang-undang yang ada. Ya, sebagai contoh, audit account kena diaudit, kena disubmit annual return dan sebagainya. Jadi kita tak akan bebas. Kita ada banyak undang-undang yang jaga tingkah laku kita. Jadi saya rasa sebagai sebuah sendirian berhad, dia lebih transparan. Mana peranan Mai Kita ni, dia akan membantu calon-calon bebas bila bertanding pada pilihan raya umum akan datang?
Ya saya. Okey, macam saya katakan tadi, berbalik sedikit kepada apa yang pengalaman yang saya dapat daripada Port Dickson. Alright, salah satu maklum balas daripada masyarakat ialah calon bebas ini dia bersendirian. Dia tak ada jentera, dia bersendirian, identiti pun tak ada. Ada yang pegang dia logo dia. Masa tu saya pegang pen lah. Tapi macam-macam logo ada. Ada yang mungkin kerbau, kerusi, meja, kereta. Jadi bila masyarakat nak undi dan nampak identiti dia macam dia tak solid. Dia tak macam dacing, dia tak macam roket. Benda tu solid. Jadi disebabkan mentaliti dia tak solid, maka dia tak undi lah. Pasal dia mentaliti nampak saja tak solid, macam mana nak undi. So disebabkan benda itu salah satu maklum balas yang penting buat saya. Masa lepas itu saya rasa langkah pertama, semua calon bebas dia mesti ada identiti yang solid. Okey. Tetapi sebagai calon bebas dalam undang-undang Malaysia, terutamanya EC ataupun SPR, dia bukan parti yang yang official, yang official. Jadi dia kenalah pilih logo daripada menu yang disediakan oleh SPR. Ya, betul. Jadi maksud itu saya pun pilih pen lah. Jadi untuk PRU yang akan datang, kita percaya banyak calon bebas akan buat melalui proses yang sama. Dia akan pilih. Tetapi disebabkan pilihan logo itu sudah pun berbeza, maka macam mana pula nak gabungkan semua, berikan satu identiti di bawah satu panji yang umum. Jadi, mai kita lah. Jadi bila nanti kita buat panji ataupun banner, rentang kain dan sebagainya, logo dan sebagainya, logo dia masih ada. Tetapi di bawah kita kata dipantau, ditaja dan sebagainya diurus oleh mai kita, Malaysia kita. Jadi bila logo ini semakin kita nampak, masyarakat nampak di merata-rata, maka masyarakat akan dapat tahu sekarang dah berbeza. Artinya semua calon bebas di mana-mana pelosok di negara ini sebenarnya di bawah satu naungan badan yang dipanggil mai kita ataupun Malaysia kita. Itu langkah yang pertama. Uruskan identiti yang baik dulu. Okey. Berikan identiti yang baik. Macam di Melaka ni dia agak ramai calon bebas, 22 orang. Ini satu fenomena yang baru lah. Memang baru. Dan fenomena ni boleh dikatakan ada kebaikan lah. Jadi selain daripada parti-parti politik, masyarakat juga boleh memilih calon bebas. Tapi satu calon bebas ni, dia sering dikaitkan dengan jual beli suara, sokongan. Selepas dia menang, contohnya macam di Melaka ni, kalau semua pihak yang bertanding tak dapat bentuk kerajaan, calon bebas ni akan terlibat dalam jual beli untuk sokong pihak mana untuk membentuk kerajaan. Bagaimana peranan mai kita dalam situasi macam ni? Okey, situasi itu memang benar untuk konsep calon bebas yang terdahulu. Okey, ada dua benda saya nak katakan. Yang pertama, definisi calon bebas hari ini sudah pun berbeza dengan apa yang kita lihat 2-3 tahun yang lalu. Pasal apa? Kerana banyak calon hari ini yang menggelarkan diri calon bebas, dia sebenarnya daripada parti yang tertentu. Dia keluar. Tapi konsep bagi kita di Malaysia kita ini, konsep calon bebas artinya betul-betul bebas. Itu yang pertama. Bebas dari kepada apa? Jadi kita akan menilai dan menggabungkan semua calon bebas yang betul-betul bebas, artinya tak pernah menjadi ahli politik. Seorang yang profesional. Jadi bila kita katakan seorang yang profesional, tak semestinya dia ada sijil. Maksud saya, profesional artinya orang yang berkemampuan, yang terbukti membuat apa yang mereka buat dengan betul dan lebih dan penambahbaikan seterusnya. Itu profesional lah. Okey. Jadi saya nak katakan tadi, calon bebas definisinya konsepnya sudah bertukar dalam 2-3 tahun ini. Tapi mai kita nak calon bebas yang betul-betul bebas berlandaskan profesionalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, betul calon bebas ini dijadikan satu komoditi yang boleh dijual beli oleh mana-mana pihak. Jadi dia pun jadi apa yang saya katakan polikata lah. Dia lompat. Berlaku juga pada calon bebas yang lain. Ya, betul. Jadi macam mana nak memperbaiki situasi ini? Dulu mereka ini jadi politik kata kerana dia bebas dan tak ada sebarang mana-mana jentera ataupun badan yang memantaunya.
Sekarang mari kita menjadi jentera tersebut yang diamanahkan oleh rakyat melalui konsep undang-undang untuk memantau dan menggabungkan, menguruskan calon-calon ini melalui konsep undang-undang yang saya katakan tadi. So sekarang kita ada jentera. Artinya dia tak bolehlah. Dulu dia melompat pasal dia tak ada tuan punya. Dia tak ada rumah. Dia bersendirian. Kalau dia tak ada rumah, dia mestilah cari rumah yang besar yang dapat berikan berbagai manfaat kepada dia. Sekarang tak sama. Kita bagi rumah, kita bagi jentera, kita bagi platform, kita bagi support, kita bagi lagi latihan supaya untuk membentuk seorang parliamentarian ataupun ahli parlimen yang profesional. Jadi sekarang masa yang akan datang konsep ini akan berubah. Yang ini yang kita panggilkan what you call political innovation ataupun inovasi politik. Tapi bila disebut sebuah syarikat sdn Berhad mengendalikan wakil rakyat, satu aspek yang kita bimbang, dia jadi satu perniagaan. Dan dia terlalu komersial nanti. Dan aspek rakyat akan terpinggir. Bagaimana? Okey. Sdn Berhad ini cuma satu identiti. Identiti kepada entiti. Sama dia Sdn Berhad ke ataupun Berhad ke ataupun NGO dan sebagainya. Dia cuma satu dia punya identiti. Tetapi yang pentingnya bukan identiti itu. Yang pentingnya juga kerana kita berlandaskan undang-undang. Sebagai contoh, saya bagi contoh. Bila kita pilih dan gabungkan semua calon bebas, maksudnya kita pilih berdasarkan apa? Yang pertama yang saya katakan tadi, sepatutnya dia tak seharusnya seorang ahli politik daripada mana-mana parti. Pasal kita tak political baggage and liability dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh seorang profesional. Lepas sekarang saya jelaskan proses dia lah. Yang ketiga, lepas tu kita buat due diligence filtering. Alright, dari segi dia punya due diligence, value dan sebagainya, termasuk aset, termasuk pastikan dia tak ada kena saman, tak bankrupt, dan sebagainya. Semua ini adalah mengikut landasan undang-undang. Lepas tu yang penting sekali, calon tersebut akan mendandatangani satu benda apa yang dipanggil performance bonds. Jadi kalaulah di sektor swasta, setiap pekerja ataupun employee dia ada performance bond juga. Jadi sama juga benda ini, alright. Calon bebas akan dikehendaki menandatangani satu performance bond, artinya dia tak boleh terlibat dalam rasuah, membuat komen-komen rasis, dan sebagainya. Kalaulah dia pecah ataupun tidak mengikuti semua peraturan ini, maka kita akan membuat tindakan undang-undang untuk bawa dia ke mahkamah and sue that person. Itu proses dia. Maksud saya, walaupun syarikat, tapi kita ikut undang-undang. Itu yang penting. Pada pandangan Maiko, adakah masyarakat kita sudah bersedia untuk memilih calon bebas sebagaimana yang Maiko gambarkan? Sedangkan masyarakat kita masih lagi terbelenggu dengan pahaman bahawa ahli politik itu mesti mempunyai parti, kerana dari segi yang paling pentingnya dia mempunyai dana yang besar untuk membantu masyarakat. Sedangkan kalau calon bebas ini, kalau dia tak melompat dan masuk ke mana-mana parti, dia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membantu masyarakat. Yes, Terutama dalam keadaan situasi sekarang lah. Okey, saya rasa benda ini adalah satu transition, satu perubahan yang mesti berlaku. Cuma bila? Persoalannya ialah cuma bila. Kalau sesiapa yang tanya saya rasa sekarang adalah masanya. Pasal apa? Bila saya turun padang, saya tanya sesiapa pun, terutama daripada pihak industri, semua dah bosan dan malas dengan politik. Kita lihat, dalam 2 tahun ini, without prejudice kepada mana-mana pihak ataupun government, dalam masa 2 tahun ini, berbagai bentuk polisi, peraturan dan sebagainya yang kita anggap tak friendly, not friendly to the economy. Tetapi ekonomi masih berterusan, autopilot. Jadi, maksud saya, maklum balas feedback daripada masyarakat ialah ada politik, tak ada politik pun sama. Undi tak undi pun sama. Jadi, disebabkan benda ini, jadi kita risau, apa yang hilang yang tak ada, yang tak sempurna, yang tak cukup, ialah kesedaran untuk pihak masyarakat. Itu yang pertama. Jadi kita kena buat kesedaran kepada pihak masyarakat. Alright, apakah manfaat dan kelebihan calon bebas ini?
Seperti yang saya katakan tadi lah, apa yang dia risau bersendirian, tak ada jentera dan sebagainya, kita dah sediakan semua dah. Itu kita dah jawab ya. Seterusnya, bila Cik Bohan kata tentang dana, ini satu salah faham yang saya rasa masyarakat masih dibelenggu dengan benda ni. Pasal apa? Kita kena fikir semula. Malaysia sudah pun merdeka selama 64 tahun. Alright, 64 tahun. Jentera dan agensi kerajaan sudah pun matang. Berbagai jenis agensi ada. Kalau katakan pengangkutan, ada agensi pengangkutan, kesihatan, klinik, hospital dan sebagainya. Kalau nak katakan dana untuk kebaikan ataupun manfaat ataupun kebajikan sesuatu kawasan, semua agensi yang terlibat ini, agensi ketua dia bukan orang politik. Dia adalah civil servant. Ya. Jadi agensi ini dia akan terus melaksanakan tanggungjawab ini untuk memastikan apa-apa dana yang disediakan oleh bajet negara diberikan kepada semua kawasan-kawasan yang terlibat. Cuma kalau you tanya saya pula, saya rasa kalaulah tak ada ahli politik yang buat kacau dekat sana, sistem ini akan dilaksanakan secara automatik. Ada bajet, ada allocation mengikut kawasan kepentingan, ada agensi yang menjaga berbagai jenis kebajikan daripada kesihatan, kepada pengangkutan, kepada welfare, kepada pendidikan. Kita lihatlah, sistem tu akan salurkan semua dana ada kepada kawasan masing-masing. Cuma masa sekarang yang merisaukan ialah orang politik tu yang sorry lah kalau terlanjur kata-kata, saya akan kata buat kacau kerana dia akan nak meraikan, nak menarik sumber-sumber untuk benda-benda yang tertentu. Contohnya macam dia lebih mengutamakan dia punya kroni. Itu unsur-unsur kronisme dan nepotisme. Jadi dia lebih tumpu pada kawasan parlimen dia. Betul. Untuk mengekalkan sokongan. Betul. Jadi kawasan lain yang wakil rakyatnya bukan seorang menteri atau pembuat dasar dalam kerajaan, dia terpinggir lah. Terpinggir betul. Jadi apa yang Encik Bohan kata, dana tu saya rasa itu yang pertama satu salah faham. Masyarakat mungkin tak sedar macam mana dana sebenarnya disalurkan. Dia bukannya dana dari parti sebenarnya disalurkan, dia dana kerajaan. Betul. Dan dana kerajaan itu sebenarnya dari masyarakat sendiri. Betul. Dari cukai. Betul. Jadi kalaulah kita ada sistem macam sistem perbankan, sistem tu boleh berjalan dengan sendiri, automatik. Jadi saya rasa itu bukan satu benda yang patut dirisaukan. Saya melihat peranan mai kita ini bukan satu pesaing kepada parti politik, tetapi dia lebih kepada untuk membetulkan haluan yang sudah banyak terpesong dan bersimpang siur. Betul. Gitu. Saya amat terharu dan berterima kasih kepada Encik Bohan untuk membuat kenyataan yang sebegini. Bukan pesaing kepada kita, bukan pesaing kepada mana-mana politik. Itu memang betul. Sebenarnya soalan-soalan lazim yang saya terima, selain daripada apa yang saya kongsikan tadi, ialah apakah calon bebas akan menjadi pesaing kepada politik, parti-parti politik. Saya rasa itu tanggapan yang tak betul, tak tepat, salah. Pasal apa? Kita bukannya pesaing, kerana kita bukannya parti politik. Kita bukannya politikus ataupun polikatak. Kemana kita nak lompat? Kalau kita tak ada parti, mana kita nak lompat? Kita cuma satu gabungan mengikut undang-undang yang diberikan satu jentera dan identiti untuk bergerak dan melaksanakan tugas yang perlu dilaksanakan. Itu saja. Jadi kalaulah sebagai contoh, calon bebas di sesuatu kawasan dia menang, mendapat undi terbanyak dan menjadi menteri parlimen, bila dia masuk parlimen, dia akan kerja tanpa sebarang orang kata sekatan ataupun what you call a political baggage. Dia tak ada political master untuk difikir. Dia akan laksanakan tugasnya seikhlas-ikhlasnya untuk masyarakat. Dan semasa dia melaksanakan tugas sebagai seorang calon bebas, dia tidak akan mendapat banyak orang kata kena hantam tekanan daripada opposition dan sebagainya. Kerana dia bebas. Itu yang penting.
Tapi kalau kita tengok nama baru dalam pilihan raya ni, kempen secara bersemuka tidak dibenarkan. Yes. Rasa ini satu kelebihan juga pada MyKita sebab kempen kebanyakannya berlangsung di dalam media sosial, Ya. secara cyber. Ya. Jadi kalau calon bebas dari MyKita, jadi tak perlulah nak pasang spanduk banyak-banyak buat ceramah politik. Betul. Panggil crowd ke dewan apa semua. Ya. Betul. Maiko pun tadi kata dah round Bandar Melaka ni nampak macam sunyi kan. Sunyi. Saya pun dah masuk hari ke-3 duduk di sini. Memang rasa macam pilihan raya negeri ni macam Dia tak happening. Dia tak happening macam pilihan raya sebelum-sebelum ni kan. Ya, Saya dari pengalaman saya dah buat liputan pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, pilihan raya umum. Ya. Pilihan raya kali ni di luar tidak kelihatan. Tetapi kalau kita pergi ke bilik gerakan parti, sebenarnya dia orang kelang kabut. Betul. Sebab nak menyiapkan bahan-bahan untuk media sosial ni Betul. tak semudah yang kita fikir kan. Tak semudah. Kalau berkempen atas pentas ni mudah. Berdiri, bercakap saja kan. Saya dah pergi melawat ke bilik-bilik gerakan parti ni. Ya. Kebanyakan dia sibuk nak buat grafik, nak buat video, Baru nak mula belajar. baru nak belajar nak buat untuk media sosial. Dan benda ni kebanyakan dikuasai oleh orang muda. Betul. Bagaimana MyKita ni sendiri nanti nak menyediakan kumpulan yang boleh membantu calon bebas nanti? Okey, bagi saya dalam keadaan ini saya lebih berbalik kepada asasnya, iaitu yang saya akan anggap dua benda, dua komponen yang kita panggil driver and enabler. Teknologi cuma satu enabler, dia mempermudahkan. Alright. Kalaulah saya nak bandingkan dengan kaedah politik tradisional, iaitu pergi naik ke pentas, bagi ceramah yang sensasi, yang dramatik dan sebagainya, maka kaedah sekarang diganti dengan teknologi. Itu enabler lah. Pada masa yang sama, walaupun kita ada teknologi tinggi, alright, ada banyak efek, statistik dan sebagainya, ya, ada banyak liputan di social media, alright, banyak coverage mana-mana. Tetapi konten dia, kandungan dia, iaitu driver dia, orang yang memberikan message putusan itu, iaitu calon dia sendiri, tak dapat memberikan kandungan yang mantap, yang matang, maka saya rasa dia tak ada kualiti. Betul. Itu saya rasa penting. Jadi moving forward, okay, kita kena buat penambahbaikan. Ya, itu yang saya juga sentiasa tekankan kepada SPR. Ya, ubahlah konsep berkempen. Sama ada atas pentas secara fizikal ataupun di social media, tak kisah. Pasal itu enabler saja. Ya, satu jentera. Yang penting ubahlah konsep berkempen supaya masyarakat tahu ke mana tahapnya calon tersebut yang dapat membawa negara ke depan. Bukannya setakat nak berikan bantuan. Nak beri saya pun tahu. Pasal macam Cik Puan tadi, itu dana daripada cukai daripada rakyat. You bagi saya cukai, bukan dana. Nak belanja, nak beli senang, nak bazir senang, nak belanja senang. Tapi nak membina, membentuk itu yang susah. Nak membentuk ekonomi supaya negara kita punya kewangan yang kukuh dan boleh membantu masyarakat. Betul. Itu bukan satu benda yang mudah. Betul. Jadi itulah yang menjadi kepentingan kepada masyarakat. Benda yang masyarakat harus utamakan, nak tanya sama ada calon tersebut mempunyai tahap yang sebegitu tak? Jadi macam mana? Jadi macam saya katakan tadi, ubahlah konsep berkempen. Sebagai contoh, kita ada debat. Macam kebelakang ini ada debat antara YB Wee Ka Siong dengan YB Lim Guan Eng tentang kabotaj tu. Bagi saya, siapa menang, siapa betul, siapa salah tak penting. Bagi saya, itu adalah satu langkah titik permulaan untuk intelek, untuk orang politik berpolitik secara intelek, secara matang, bukan menjerit. Ya, memanglah seterusnya kita akan perbaiki, menambahbaikkan, tighten the screw dari segi statistik, fakta dan sebagainya. Itu lainlah. Kita permulaan. Jadi untuk masyarakat, untuk tujuan mengundi berkempen, kita haruslah ubah konsep tersebut. Pilihlah calon yang dapat membawa negara ke depan. Bukan nak bagi.
bagi kita tahu. Tapi, jadi benda ini dia macam ayam dengan telur tau. Kitaran dia. Ayam dulu ke telur dulu? Kalau ekonomi tidak diperbaiki, kita tak ada calon yang mantap, yang matang untuk memperbaiki ekonomi untuk 5-10 tahun yang akan datang, terutamanya pendidikan. Pendidikan bagi saya, kita perlukan sekurang-kurangnya 15 hingga 20 tahun untuk satu generasi yang baru untuk membawa negara ke depan. Kalau kita tak ada calon-calon yang tersebut, maka dalam masa yang terdekat, kita akan kehausan sumber. Ekonomi tak bagus, mana datangnya cukai. Cukai tak ada, macam mana nak beri bantuan kepada rakyat. Dia macam ayam dengan telur. Betul. Kitaran dia. Okey, kita ni dah sampai penghujung. Kalau kita nak cerita lagi, memang panjang lagi. Maiko dengan pengetahuan dia yang sangat luas. Kita berharap pilihan raya umum, pilihan raya negeri Melaka ini berjalan dengan lancar. Tiada pihak yang melanggar SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Yes. Tiada berlaku letusan penularan wabak COVID-19. Itu penting, ya. Moving forward kepada pilihan raya umum, kita menunggu kehadiran MyKita Yes. untuk menjadi, orang panggil apa, game changer. Game changer. Kita nak jadi game changer, not kingmaker. Game changer, bukan kingmaker. Bukan kingmaker. Kita tak nak jadi kingmaker. Okey, kita tutup dengan quotation, kita nak jadi Game game changer. changer, bukan kingmaker. Kita nak halang polikatak, bukan lagi politikus. Okey. Sekian, terima kasih. Lah kita diskusi kita bersama. Sorry, sebelum itu Nak tambah lagi? sedikit lagi. Aha. Tujuan 2 hari ini saya di Melaka, selain daripada nak beronda-ronda menjelajah Melaka. Okey. Pagi ini saya menjelajah, baru tahu adanya perigi Hang Tuah. Perigi Hang Lipo saya tahu. Tapi kawan saya bawa saya jumpa perigi Hang Tuah, barulah saya faham, tahu banyak benda, sebagai contoh tempat-tempat yang tidak pernah dilawati orang-orang turis, itu yang kita terpinggir untuk Melaka lah. Okey, itu topik lain lah. Maksud saya nak katakannya lah, untuk 2 hari ini saya di Melaka, saya harap semua calon-calon bebas, yang betul-betul bebas, kita harap dapat berjumpa, berbincang macam mana kita nak membawa bersama-sama, membawa landasan integriti, professional governance dan advancement, dan membawa negara maju ke depan. Kalau boleh, kalau ada masa, ada peluang, kita berjumpa. Itu saja. Okey. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Maiko kerana sudi tampil hari ini. Kita jumpa lagi dalam diskusi sempena pilihan raya negeri Melaka. Sekian, terima kasih. Terima kasih.